Alhamdulillah kita sama-sama pagi ini insya-Allah. Pagi ini kita akan baca kitab tafsir Ibnu Katsir untuk menggantikan yang semalam. Sini dapat sebut semalam lah, kemarin. Orang sini sebut kemarin. Kemarin Salih Al Azhar Muhammad tak sempat baca pasal saya perjalanan balik, saya sampai ni dah subuh. Daripada Negeri Sembilan, Salih Al Muhammad. Lepas tu hari ni kita ganti yang kemarin lah. Nah, insya-Allah kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir insya-Allah pada surah Salih Al Azhar Muhammad Al-An'am ayat 124. Surah Al-An'am 124 insya-Allah. Terima kasih semua, terima kasih Zuraimi, Ibu Siti Iros, Bu Surosna, Mas Najwa, Zaliha Hassan, dan Nurma Hani, Muhammad Yunus. Terima kasih banyak-banyak Nurin Mahmud dan semualah insya-Allah yang mengikuti secara langsung, bantu kami untuk kita sebar luaskan Ustaz Jumat Live ni. Itu pun salah satu daripada usaha kita untuk kita melibatkan diri dalam amar ma'ruf nahi munkar insya-Allah. Baik, kita tengok tafsir surah Al-An'am ayat 124, muka surat 321 ayat dia, dan syarahan dia pada muka surat 324. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Sadaqallahul azim. Apabila datang satu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa mereka nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-124. Tengok muka surat 324 syarahannya. Firman-Nya, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Dan apabila datang satu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tak akan percaya, yakni beriman sehingga diberikan kepada kami serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Ini dialog ataupun Ustaz Jumat rejection atau penolakan orang-orang musyrikin kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, dia cari macam-macam alasan untuk tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau terima. Lalu dia buat alasan-alasan. Dia menipu. Ini alasan dia, antara dia yang ni. Dia kata apa? Ketika ayat keterangan dan hujah nyata datang kepada mereka, mereka berkata, kami tak akan percaya. Kami tak akan beriman sehingga diberikan kepada kami serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Yang ini sehingga para malaikat datang kepada kami dengan membawa risalah daripada Allah. Dia kata, yang pada manusia buat mai kami tak percaya lagi. Malaikat buat mai kami percaya. Ya gitu. Kira saya Muhammad ni. Ada Nabi SAW cerita tentang akhir zaman. Ada satu waktu, Nabi kata akan sampai satu waktu dan satu ketika. Ada seorang yang duduk di kerusi kebesarannya. Dia duduk di kerusi kebesarannya. Kursi kehormatan untuk dia. Lalu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kami dan kamu hanya menerima kitabullah. Apa yang dihalalkan oleh kitabullah kami terima, apa yang diharamkan oleh kitabullah kami haramkan. Lalu Nabi kata, tidakkah apa yang
dihalalkan oleh Al-Quran juga kami halalkan, dan diharamkan daripada Al-Quran kami haramkan. Dalam hadis itu cerita tentang ada satu kelompok dia akan berlaku di akhir zaman ni. Dia hanya menerima Al-Quran saja. Dia tak terima hadis Nabi SAW. Pasal apa tak terima hadis Nabi SAW? Pasal Nabi itu manusia. Tu. Dan manusia ni ada tendensi untuk melakukan kesalahan. Ada ruang untuk melakukan kesalahan. So, mereka tak terima. Mereka tak terima. Mereka nak Quran. Mereka ni ada berapa karakter. Yang pertamanya, memang obvious terang. Mereka hanya menggunakan dalil Quran saja. Mereka tak akan terima dalil hadis. Dalam perbincangan mereka, dalam ceramah mereka, kuliah mereka hanya akan cakap tentang Quran. Yang keduanya, di antara tanda yang jelas ialah mereka hanya mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Mereka hanya akan tafsirkan Al-Quran dengan Quran. Mereka tak tafsir dengan Al-Quran dengan hadis. Macam ni, kita baca tafsir Quran ni ada petikan-petikan hadis ni banyak. Pasal hadis berfungsi untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Bukan Al-Quran itu tak sempurna. Kita tahu bila kita baca hadis, kita ambil hadis untuk mentafsirkan Quran, itu menunjukkan seolah macam kata Al-Quran tak sempurna lah. Tak, bukan Al-Quran tak sempurna. Hadis itu menjelaskan mendetailkan apa yang disebutkan Al-Quran. Tapi mereka tak terima. Mereka hanya akan mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kedua. Yang ketiga, menolak hukum-hukum yang terkandung dalam hadis yang tidak dijelaskan secara sempurna Al-Quran. Antaranya contoh, tak wajib tutup rambut. Orang perempuan tak wajib tutup rambut. Pasal apa? Pasal dalam Quran tak sebut tentang rambut. Tak ada sebut rambut. Dan labuhkanlah tudung kamu lepasi dada-dada kamu. Dia sebut dada, dia sebut rambut. Kan? Dia pakai baju tu dah madai lah sebab baju tu dah tutup dada. Rambut tak ada, tak sebut tentang rambut dalam Quran. Kau cari tengok. Maka tak ada kewajipan untuk tutup rambut. Waktu mereka yang berpegang dengan kelompok ni, mereka tak pakai tudung. Yang berikutnya, saya cakap di antara benda yang obvious ialah dia menolak hudud. Hukum hudud, sebab mentafsirkan hudud itu bukan sebagai undang-undang tetapi sebagai batasan. Batasan. Dan berapa lagi lah karakter-karakter yang kita boleh kenal. Yang ajibnya tentang hadis Nabi SAW ni apa dia? Nombor satunya dia cerita tentang dia duduk di kerusi kebesaran dia. Maksudnya dia ni orang-orang yang besar, orang yang diterima. Dia orang yang jadi tempat rujuk. Orang yang menyampaikan ilmu. Tu. Lepas tu akhir zaman ni di antara ujian kita ni ialah ujian untuk cari guru yang betul. Sebab terlalu banyak ilmu yang mai kat kita. Berselerak. Orang boleh ambil ikut suka, ikut dan. Kan? Waktu duduk berojah. Bukan kadang-kadang. Pasal yang petik je. Tempat rojak paling utama ni bukan ulama, bukan tok guru, bukan ustaz. Influencer. Siapa yang lagi banyak followernya dalam media sosial lah, itulah tempat rojak. Dia tak kira dia tu siapa. Semua orang bercakap tentang agama. Boleh nak bercakap, memang tugas kita untuk bercakap tentang agama. Nabi kata apa? Allah SWT, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya Allah suruh. Kamu kena ajak orang buat baik. Kamu kena halang orang buat munkar. Betul tu. Memang kena, semua orang kena buat. Ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu nasihat, Nabi sebut. Memang semua kita kena buat. Tapi bercakap berdasarkan kemampuan kita. Takat tu ya. Jangan berlebih. Kan? Salih sama Muhammad. Sampai nak tanya hukum, tanya artis. Macam tak kenal lah. Tak kena. Sungguh. Kita pun sebenarnya pening. Kena betul pula. Kita sebut macam ni. Kita salah ni Ustaz. Sebab hari tu artis tu sebut macam ni. Tak pening kita. Dan tanya bab lakonan, tak apalah. Tanyalah artis tu. Nak berlakon lagu mana. Nak buat karakter muka lagu mana ke. Yang nak masuk line tak mana ke. Kena break tak mana. Tak. Tanya mereka lah. Yang tu bidang mereka. Bidang hukum tanyalah kepada
Alim ulama. Baru ni kita buat rakaman drama dekat Negeri Sembilan. Saya kami syuting dekat satu rumah. Cantiklah rumah tu, rumah kayu lama. Depa ambil entah berapa ratus tahun agak rumah tu dah depa pergi ambil lah hutan tu. Ada 9 biji rumah depa ambil. Rumah kayu lama. Subhanallah. Ada 3 biji rumah tu, daripada 9 rumah tu depa berjaya selamatkan 3 biji rumah. Rumah satu ujung sekali dia panggil rumah ilmuwan. Yang kedua ni rumah usahawan ke rumah peniaga, pedagang. Yang ujung sekali tu rumah bangsawan. Tengok pada jauh sama ya. Pergi dekat tengok, ada beza. Rumah ilmuwan ni dia ada tanda dia. Tanda dia dekat dia punya bumbung tu, atas tu dia ada gambar bulan bintang satu. Rumah yang bangsawan dia tak itu. Rumah yang pedagang pun tak ada itu. Yang kedua ukiran pada bumbung tu, dia punya tu kan. Dia ada gambar macam kubah. Yang dia punya apa? Dia punya tu papan manis apa dia panggil tu? Tak ada tu. Yang tu. Orang cantik. Papan manis. Papan cantik. Dia gambar cantik kan? Tu. Dia lambar macam kubah-kubah tu. Kemudian dekat dia punya beranda depan rumah tu. Beranda depan rumah, naik tangga, beranda dia tu dia ada satu beranda dia panjang tu, lepas tu belah ni dia ada tinggi sikit. Bahagian ujung ni dia tinggi sikit. Yang lain semua rendah. Ni tempat untuk guru duduk. Mengajinya di beranda. Lepas tu ada satu pintu masuk ke rumah, satu pintu tang beranda tingkat tinggi sikit tu ada satu pintu. Tempat untuk guru keluar. Lepas tu ada tangga kayu lah. Ada tutup bahagian bawah tu. Pasal apa? Jaga aurat. Jaga aurat lelaki perempuan naik rumah dia tak nampak lah kat bawah tu. Pergi rumah belah sana pula, rumah peniaga. Rumah peniaga, dia punya lantai dia straight. Lepas tu dia punya dinding tang beranda tu kan ada dinding kan. Dinding dia tu straight sampai ujung, termasuk dengan tangga. Naik tangga pun kena langkah dia punya tu. Biasanya naik tangga dia akan buka lah laluan tu kan. Di tempat lain tu dia adalah macam dia punya apa dia panggil apa tembok tu lah. Takut jatuh kan. Bendui kantalan tengah kaki. Ini yang naik sikit tu. Tempat orang duduk bersandar kadang-kadang kan. Lepas tu ni dia straight je. Apa tujuannya tu? Tujuan tu kan dia meniaga. Jadi kalau ada orang nak curi, orang nak apa. Dia susah sikit lah. Dia kena langkah. Mungkinlah saya fikir begitu. Lepas tu dia satu platform kat bawah tu. Tangga pun tangga naik kot ni. Ada satu platform. Lepas tu naik tu. Tempat orang menunggu. Orang nak berurusan. Pergi kat rumah bangsawan ada pula cara dia. Saya nak cerita apa? Nak cerita. Ada letak masing-masing pada tempat masing-masing termasuk dengan rumah dia. Ini bangsawan ni cara rumah dia. Tang ni ustaz. Tang ni tok guru. Nak pergi rujuk ilmu apa-apa, nak tanya apa-apa, pergi rumah ni. Nak pergi beli barang apa-apa, pergi rumah tu. Nak pergi urusan apa-apa, urusan pentadbiran apa, pergi rumah tu. Tidak ni. Kita lah ni, nak beli barang, pergi rumah ni. Betul. Nak urusan pentadbiran, pergi rumah tu. Betul. Nak tanya hukum agama, pergi tanya semua. Rumah ni pun pergi, rumah ni pun pergi, rumah ni pun pergi. Tak pening tu. Tanyalah orang yang sepatutnya. Betul tak? Dia pergi kot tu lah. Tapi bila saya tengok tu, kata, ya Allah, orang sangat menghormati satu institusi yang namanya ilmuwan. Sangat dihormati. Tapi lah ni orang pelekeh-lekeh ilmuwan. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad dia, Allahumma Sayyidina Muhammad, Nabi ceritakan ada wujud zaman satu ketika ni. Rupa-rupanya golongan anti hadis ni dia memang dah ada semenjak daripada zaman para sahabat lagi. Zaman para sahabat duk ada lagi. Daripada ada dah kelompok ni dia bagi. Kelompok yang menolak hadis. Kami tak terima hadis, kami terima Quran. Lepas tu berlanjut sampai zaman Khulafa ar-Rasyidin, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, tabi'in, ada kelompok ni makin membesar. Antara kemuncaknya sampai depa ni dah berorganisasi. Sampai berorganisasi ialah pada zaman Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz dah mula berorganisasi.
Kemudian makin ketara dia pada zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i, ketara Saleh Muhammad. Maksudnya sebelum daripada zaman Umar Abdul Aziz. Tuan-tuan, Saleh Muhammad. Sampai ke tahap Imam Syafi'i, dia tuduh Imam Syafi'i ini dah mula buat salah, menggunakan hadis apa sebagainya, sampai terpaksa Imam Syafi'i panggil depa dan berdialog dengan depa. Dan kelompok ni makin berkembang dan dah ada di merata tempat termasuk dalam negara kita ni. Pasal apa jadi begitu tu? Ni di kalangan orang beriman yang menolak hadis pasal hadis tu mai daripada manusia. Orang dulu-dulu zaman Nabi SAW bukan menolak hadis, menolak Nabi SAW sendiri. Apa saja sampai dari Nabi tak boleh terima, tak mau terima. Pasal apa? Pasal Nabi tu manusia. Kami nak tengok malaikat mai kat kami. Tunggu malaikat mai sungguhlah nanti. Malaikat mai tu pakai qalu inna lillah jawabnya. Kan? Jadi apa tu? Depa nak macam tu. Depa nak hingga para malaikat datang kepada kami dengan bawa risalah daripada Allah. Sebagaimana yang pernah datang kepada Rasul senada dengan firman-Nya. Wa qala alladziina la yarjuuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaa'ika aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau 'utuwan kabira. Surah Furqan, surah 25 ayat 11. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya yang dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat? Atau mengapa kita tidak melihat Rabb kita, Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah melampau batas dalam melakukan kezaliman. Firman-Nya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Ya, artinya Allah lebih tahu di mana menempatkan tugas kerasulan dan siapa di antara makhluknya yang layak untuk mengembangkan tugas itu, untuk melaksanakan tugas itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah tahulah. Ya, pasal apa tak hantar malaikat? Pasal apa hantar orang? Allah tahulah pasal apa Allah hantar orang. Dan bukan semua orang pula. Orang tertentu sahaja yang disebut sebagai para rasul. Orang-orang yang terpilih di kalangan para rasul. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia pula petikai pula. Sebagaimana Allah firmankan, wa qalu laula nuzla hadzal furqan ala rajulin minal qaryataini azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang besar daripada salah satu daripada dua negeri? Ini Makkah dan Taif. Ni pula dah. Turun pasal apa turun kat orang lekeh ni? Pasal apa turun dekat orang kampung biasa? Pasal apa tak turun dekat pembesar-pembesar tu? Betul juga. Kalau turun kat pembesar kan senang. Dah ramai dah pengikut dia, follower dia pun dah ramai dah. Rakyat dia pun ramai dah. Sekali dia turun, dia bagi arahannya, semua orang pakai ikut. Tu. Dia guna akal dah. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Dia kata, awak mereka ni kah yang bagi-bagi rahmat ni? Allah tanya, surah Az-Zukhruf, ayat 31, 32. Yang mereka maksud, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang besar? Orang terhormat dan mulia dalam pandangan mereka. Min qaryatain, di antara salah satu daripada dua negeri. Ini pentingnya tuan-tuan sekalian bila kita mengaji ilmu tafsir. Kalau sebut min qaryatain, daripada dua negeri, dua qaryah, masing-masing boleh buat tafsiran masing-masing kan. Ya tak? Allah sebut dalam Quran tu min qaryatain, daripada dua qaryah, dua kampung. Kampung mana? Kalau baca Quran tak rujuk tafsir, kita tahu tak? Kampung Bukit Apin dengan kampung Kad Telunjuk kan? Dia lah. Boleh dia. Jadi ikut suka dia nak kata apa, tapi Quran bukan boleh sebut ikut suka. Quran bukan boleh tafsir ikut akal, tak boleh. Kena rujuk balik kepada ulama mufassirin. Habis ulama mufassirin tu tahu mana? Daripada kajian depa. Depa ambil, depa himpunkan hadis, depa cari pula asbabun nuzul. Ayat ni turun pasal apa? Turun pada siapa? Waktu mana? Hadis rujukan dia tang mana? Tengok pula saya semat ayat-ayat perkataan-perkataan Quran tu nak tafsir. Oi subhanallah, sampai hampir 14 cabang ilmu yang dia kena kuasai untuk dia jadi seorang pentafsir Al-Quran. Jangan main-main. Ya tak?
Habis yang kita duk baca kitab tafsir ni, kita duk tafsir Quran, kita tafsir merujuk kepada kitab tafsir, bukan tafsir sendiri. Faham tak lah? Kan? Tapi kalau saya boleh bawa Quran seketul macam tu, tiba-tiba main syarah kitab tafsir tu, kira kemahlah. Maksudnya tu memang sungguh-sungguh lah boleh kata kat saya. Kan? Orang baca, kita baca kitab tafsir. Ulama-ulama dulu dah berperanan mentafsirkan Al-Quran. Sampai hari itu ada satu cadangan, kita kena buat tafsir Quran semula ikut peredaran, ikut sesuai zaman ni. Tafsir lu tak sesuai dah. Dia punya terror tu. Dia tafsir. Tuan-tuan, jadi bila sebut minal qaryatain, daripada dua qaryah ni maksud Mekah dengan Taif. Itu yang mereka lakukan untuk melecehkan Nabi SAW secara dengki, iri, menentang dan angkuh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam rangka mengkhabarkan tentang perangai orang ni. Wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bidzikrir rahmani hum kafirun. Dan apabila orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ni orang yang mencela sembahan-sembahanmu? Padahal mereka lah orang yang engkar mengikuti Allah yang Maha Pemurah. Antara perangai mereka, bila mereka ni mai, bila Nabi SAW mai, mereka akan pelekeh-pelekeh Nabi. Polok-polok Nabi SAW. Alah ni pun duk jadi dah. Kita duk tengok dekat dalam saya cuma dalam media sosial ni. Orang dah tak segan nak pelekeh-pelekeh tutup guru ulama. Polok ni macam bukan orang agama. Bukan macam orang yang ada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kemarin dulu Ustaz Fawaz yang berhormat, kan, tok guru kita duk mengajar kat sini dah berapa lama. Tok guru kita, takdir Allah lah angkat dia jadi pemimpin. Tak apalah, alhamdulillah. Allah tahu dia layak. Allah angkatlah dia. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Dia bukan mau berkali duk melupak kata ni. Tak mau. Kena waktu naik nama dia tu, dia kata tengok nama dia tak ada, orang lega dia tu. Nama dia tak ada. Orang dia duduk nama bawah sekali, orang nama atas. Bila pilih tu, pilih-pilih tengok nama. Kita bagi Ustaz Fawaz. Daripada tempat lain pindah. Patutnya dia dun tukar pergi parlimen. Sudah dia kata. Berapa lama tu. Sedih, takut. Tuan-tuan, Allah angkatlah orang yang layak. Layaklah dia. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan. Dia bila ada rakyat dia, rakyat tempat dia, sampaikan kepada dia ketidaksenangan hati dia pasal ada promosi arak dekat Seberang Jaya. Ada satu mall dekat kawasan lapang tu, dia buat promosi arak secara terbuka ni. Jadi rakyat tempat dia tu dekat Matampau tu pergilah jumpa dekat depan dan komplain benda ni. Ini tugas dia sebagai pemimpin orang Islam pula tu, sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi berjumpa dengan pentadbiran tempat tu, pergi berdialog dengan mereka, pergi berhujah buat apa semua, dan mereka tu pun terima. Mereka tak apa, kami simpan dulu arak ni, apa semua sebagainya. Mereka pun setuju, okey. Dia dah buat apa? Dia dah buat tanggungjawab dah. Betul lah. Dia buat tanggungjawab dia. Lalu apa yang jadi? Kemarin keluar pula satu statement daripada berkenaan apa semua. Tak payahlah duduk jadi polis moral. Tak payahlah duduk apa semua. Saya kecewa betul lah tuan-tuan. Tak kisah siapa lah. Kalau Ustaz Fawaz tu Perikatan Nasional, okey lah. Kalau Ustaz Fawaz tu Barisan Nasional sekalipun. Bila benda dia buat macam tu, kita sokong lah. Tak kisahlah siapa. Kita orang Islam ni benda dengan benda arak ni, hang mai pilah hang siapa pun. Kami sokong aja. Kalau hang tolak arak dengan judi apa. Tidak. Tak kisahlah siapa. Termasuklah kalau dia Pakatan Harapan sekalipun, kita terima, tak ada masalah. Sebab benda tu sesuai dengan orang Islam. Bukan cerita Ustaz Fawaz tu. Tapi cerita tanggungjawab yang dia buat sebagai seorang Islam. Kita sokong. Tak kisah siapa. Ya, ni kena kat dia. Yang kita tak setuju, yang kita tak seronok tu pasal ada orang yang tak setuju tu yang kita pelik. Betul lah.
Ini tak setuju. Itu yang kita pelik tu. Dan daripada situ, daripada berlaku je macam tu, dia main macam-macam kata-kata tuduhan-tuduhan yang keluar kadang-kadang daripada orang Islam sendiri. Bila kes Salih Alaihi Muhammad, bila Kedah mengharamkan judi yang memang haram. Judi itu haram lah, mana haram judi apa lagi? Memang dah haram dah judi. Menutup pusat-pusat ni. Ada seorang pakcik, orang Islam, tak pakai baju lagi buat video. Sampai orang kata kat bawah tu, pakcik pergi pakai baju lu malu kat cucu. Tangan serokok, tak pakai baju. Dia komplain, dia kata apa ni tak reti punya menteri besar ni. Menteri kita pun tak faham. Ramailah pekaduk kata kat bawah tu, rumah pakcik ni. Macam-macam lah orang kata kan. Kita pun tak sanggup nak kata lah. Tapi subhanallah dan Salih Muhammad kata, macam tu, dia akan sentiasa ada macam tu. Dia akan sentiasa ada. Orang yang ni. Salih Alaihi Muhammad. Saya pergi Salih Alaihi Muhammad. Kemarin telefon kawan saya Ustaz. Nak cerita, orang mengata telefon kawan saya. Aku, Pak Mat nak tanya pasal ini, nak buat apa ni, rumah berkemas apa. Rujuk kawan-kawan lah. Lepas dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz Jafri telefon. Pak Mat Ustaz, sihat ke? Kami baru duk mengumpat Ustaz beberapa hari lepas. Yang Ustaz lah duk mengumpat Ustaz. Mengumpat juga. Itu kita. Apa dia pun straight forward sebab baru duk mengumpat Ustaz beberapa hari lepas. Oh ya ke? Yang Ustaz lah duk mengumpat Ustaz ni. Alhamdulillah. Cerita orang mengata lah macam mana. Lagi kita duk buat kerja ni, lagi tu orang duk mengata. Bukan nak tanya siapa kata, bukan orang puji. Kita buat kerja kita kan. Tapi nak cerita akan sentiasa ada orang yang akan menentang. Orang yang tak seronok, orang yang tak suka. Buat baiklah lagu mana pun, macam itulah keadaannya. Orang polok-polok, pelekeh-pelekeh. Kan? Polok-polok, pelekeh. Macam Nabi Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah berfirman lagi, salli ala sayyidina Muhammad, wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulah. Dan apabila mereka melihat kamu, ini Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan. Dengan mengatakan, inikah orang yang diutus Allah sebagai Rasul? Pelekeh. Dia kata tu, inikah orang yang diutus Allah sebagai Rasul? Tu bukan kata tu pertanyaan. Tu kata tu nak perli. Oh, inilah Rasul ni. Oh, lagu ni rupanya. Macam tu lah lebih kurang kan. Oh, inilah Rasul ni. Macam tu lah. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 36. Salih Zaman. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 41. Baik, dan Allah berfirman, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemuhkan di antara mereka dengan balasan azab, olokkan mereka. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 10. Mereka mengatakan seperti itu, tapi mereka mengakui kelebihan, kemuliaan dan nasab Rasulullah SAW. Walaupun mereka kata macam tu, sebut macam tu, tapi sebenarnya jauh di sudut hati mereka, mereka tahu akan kehebatan, kelebihan, kemuliaan Nabi SAW. Mereka mengaku Nabi SAW berasal daripada keluarga yang bersih dan tumbuh dewasa dengan baik. Hingga mereka sendiri menyebut baginda dengan julukan Al-Amin sebelum baginda menerima wahyu. Tengok, Allah jaga Nabi SAW macam tu. Kita ni ada ujian dalam dakwah. Kita semua kena buat kerja dakwah. Duduk pesan dekat kita semualah. Dan kena bercakap juga. Cakap. Paling tidak bercakap dengan ahli keluarga kita. Cakap. Kena sebut juga tentang agama ni. Mesti takut tak ada bekai. Sebab Allah perintah. Kena sebut juga. Tapi masalah kita nak sebut ni tahu apa masalah kita? Masalah ni kita ada sisi gelap kita.
Kita ada sejarah gelap. Yang orang kenal. Pergi jumpa kawan-kawan kita. Hang lah ni duduk mana? Jumpa ni balik tu. Cuti. Waktu cuti panjang tu yang orang masuk dia tak masuk gitu. Contohlah kan. Waktu kita berjumpa waktu jumpa kawan kita, hang lah ni duduk mana ni? Lama tak nampak ni. Aku lah ni duduk madrasah. Baguslah hang duduk madrasah ni. Itulah kita pun kena berubah-ubah lah. Kita pun kena lah ni. Alhamdulillah lah duduk kat sana. Boleh pergi masjid, ulang-ulik apa semua. Ni kita pun kena berubah lah. Hang pun nampak apa semua lah. Kita ni dah umur-umur macam ni. Kena pakai tutup aurat dengan elok sikit. Dia tengok dia tu pakai tak apa elok kan. Tadi kata apa kita? Allah hang pun baru je. Tak usah lah. Bukan tak kena. Kita ni kita sama-sama dulu lah. Kan? Ingat dapat tu kita pergi dulu. Kita pun tunduk. Kita susah nak menyampaikan pasal apa? Pasal dulu kita pernah buat silap. Dia ni. Kita berubah kan anak-anak besar-besar sama kita. Anak-anak pun besar sama kita. Anak-anak tahu panggil kita dulu-dulu. Bila kita tegak-tegak dia lebih-lebih. Pakai elok sikit nak keluar tu. Allah mak pun baru. Dia tak salah. Kadang-kadang dia tak sebut tu. Tapi cara dia senyum tu kita tahu lah. Dia senyum. Macam tu kita pun tahu lah. Dia perli kita tu. Kan? Kadang-kadang anak-anak tak tahu. Anak-anak tak tahu. Sebab anak besar. Dia pun kecil lagi. Kita beralih pun waktu dia pun kecil lagi. Kan? Lepas tu bila ayah tu suruh tu. Jangan duk pakai lagu ni tak elok apa semua. Apa yang payah cepat-cepat sikit. Mak dia pula kata. Ayah hang pun baru je. Anak-anak dia. Ayah hang pun baru je. Kata. Marah anak serokok. Serokok apa mak ni. Lepas tu mak dia kata apa. Jangan duk serokok. Dulu ayah hang tu serokok teruk. Dia pelekeh betul lah. Kadang-kadang kita tak sedut. Sebab tu antara benda jangan bercakap. Antara benda yang jangan bercakap ialah maksiat yang pernah kita buat. Jangan duk cerita. Sebab dia akan menjadi penyebab orang tak hormat dan orang tak boleh terima perkataan kita. Sebab cerita. Hang ni setakat hang satu gelas dah mabuk dah. Teruk hang ni. Minum arak ni tak boleh ni. Haram ni belakang. Satu gelas mabuk aku lu 4 jam tak dapat. Ada betul kawan saya dulu, dia boleh challenge dengan orang Cina tu, minum dia balik buat tak tahu naik motor berubah balik. Kawan saya tu. Lagi power lagi terror. Aduh subhanallah. Tak payah. Cuma Nabi apa yang Allah buat? Allah pelihara Nabi SAW daripada dia kecil. Sampai langsung tak ada benda Nabi SAW buat benda dosa. Pasal apa? Pasal orang tak boleh nak kata dekat Nabi SAW, hang dulu pun teruk juga. Hang pun nak beralih apa tak. Tak macam kita lah ya. Tapi adakah dengan itu alasan untuk kita tinggalkan kerja dakwah ni? Tak boleh. Syaitan nak bisik kita, hang tak usah duk buat lah, tak usah duk kata lebih-lebih lah, hang pun teruk juga. Syaitan kata. Hang nak ajak orang baik pun, hang mayang pun malas. Dah sungguh kan tak suka. Hang Ustaz Muhammad duk larang orang buat maksiat, hang tu pun duk buat lagi. Dia duk bisik aku tu. Tapi sebenarnya bila kita suruh orang buat baik, dia maksa kita untuk buat baik. Dia bagi kita termalu. Kita duk larang orang buat maksiat, dia duk paksa kita untuk tinggalkan maksiat pasal kita termalu sendiri. Tu tujuannya. Bukan untuk orang tu sangat, untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni pergi makan dengan Ustaz James, Ustaz Muhammad James. Ustaz Muhammad James Ustaz James dia terror, dia tak macam kita. Kita tengok-tengok tu kita macam dia straight-straightnya. Tu risau kadang-kadang sembang-sembang dia takut-takut lagi dia main smash gitu ya. Dia tegak cara dia tegak kan. Lepas tu pergi makan. Elok dah sudah makan tu keluar nak pergi kat kereta tu sembang-sembang kat kereta. Kita ambil gambar ni. Saya pun bagi orang. Adik-adik masak. Ada 2 orang duduk berjalan. Adik-adik masak. Adik tu pemain. Tu ambil gambar kami 2 orang Ustaz. Tu ambil gambar. Okey dah selesai ambil gambar ni. Udah nak pergi dah budak tu. Ni tu bini hang ke girlfriend hang tu? Dia tanya dia budak tu. Tu bini hang ke girlfriend hang tu? Kawan.
Menjaga batas elok lah. Apa ni, ingat batasan sama, jangan lebih sangat. Mesti saudara kata. Saya macam mana, kalau saya termalu kan, agak yang termalu. Saya pun sama kata, tak apa nanti mau menikah panggil Ustaz Nuri. Tu dia boleh semua tegur itu ya tuan. Kita tak mani mana. Embak derek. Ni girlfriend hang ke bini hang? Aduh, subhanallah. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sambung. Jadi, Saudara Muhammad, hal itu juga diakui oleh orang-orang kafir. Abu Sufyan, orang hebat. Ketika ditanya oleh Hercules, Raja Rom. Saudara Muhammad. Ketika ditanya oleh Raja Rom, nasabnya di tengah-tengah kamu seperti apa? Tengok orang Raja Rom ni tanya. Raja Rom kan jumpa Nabi SAW. Hercules ni, Raja Rom ni, dia tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tak pernah jumpa. Bila jumpa dengan Abu Sufyan, waktu dia pergi berjumpa dengan dia untuk dakwah. Dia tanya, nasab dia macam mana? Abu Sufyan jawab, dia memiliki nasab yang mulia di antara kami. Hercules kembali tanya lagi, apakah sebelumnya kamu pernah menuduhnya berdusta sebelum ia mengatakan apa yang dia sampaikan itu? Dulu waktu awal-awal dulu, sebelum dia jadi Rasul tu, hampa kata dia pembohong tak? Ada tak hampa duk kata dia pembohong? Dia tak ada. Kan? Lepas Nabi menyampaikan dakwah, baru dia kata Nabi pembohong. Sebelum tu, tak ada. Disebut Al-Amin lagi gelarannya. Dan seterusnya yang menjadi bukti bagi penguasa Rom tersebut bahawa kenabian baginda benar dan apa yang baginda bawa benar adalah berdasarkan kesucian sifat-sifat baginda itu. Siapa yang dia pun tak boleh tolak, betul dia ni. Dia orang betul, orang baik, orang soleh. Tolak pasal tak mau beriman. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Wasilah bin Al-Asqa bahawa Rasulullah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla istafa min wali Ibrahim Ismail wastafa min Bani Ismail kinanata wastafa min Bani Kinanah Quraisyan wastafa min Quraish Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sungguhnya Allah memilih Ismail di antara anak-anak Ibrahim, memilih Bani Kinanah di antara keturunan Ismail, memilih Quraisy di antara Bani Kinanah, memilih Bani Hashim di antara kaum Quraisy, dan memilihku di antara Bani Hashim. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, saya dah miss out dah hilang. Saya ada satu kisah Raja Rom simpan gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sembang, kita cerita waktu lain lah. Waktu nak habis, panjang cerita dia. Waktu seorang sahabat pergi jumpa Raja Rom ni, dia bawa keluar satu kotak, dalam kotak tu ada kepingan gambar. Bukan gambar para nabi. Gambar para nabi daripada Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi. Dan sengaja waktu dia buka tu ikut susunan, tapi sebelum sampai pada gambar Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ujung sekali, dia gambar Nabi SAW dia letak di awal. So orang boleh ingat, oh ini Nabi Adam, ini Nabi Nuh, ini Nabi apa semua. Sampai tang Nabi Muhammad dia letak awal, tak ikut dia punya sequence sebab nak test orang tu. Orang ni kenal tak? Dia tengok-tengok gambar Nabi SAW, dia menangis. Ini gambar Rasul. Yang tu kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Pasal yang tu menarik sikit. Cerita dia sangat menarik. InsyaAllah kita berhenti tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita turis sampai ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat 328 sebagai penutupnya. Alladhina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka suka buat tipu daya. Ini merupakan ancaman dan peringatan keras
dari Allah bagi siapa pun yang bersikap sombong untuk mengikuti para rasulnya dan tunduk pada apa yang mereka bawa pada hari kiamat di hadapan Allah, mereka akan ditimpa kehinaan. Yakni kehinaan selamanya. Ini kerana mereka sombong, kerana Allah maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan. Hal ini sebagai Allah firmankan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri mereka daripada menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Ghafir surah 40 ayat 60, yakni dalam keadaan hina. Wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun, dan siksa yang keras disebabkan mereka suka buat tipu daya, kerana pada umumnya tipu daya dilakukan secara sembunyi. Tipu daya adalah rencana dan tipuan dilakukan secara terselubung. Perbuatan mereka ini pada hari kiamat akan dibalas dengan siksa yang amat keras. Dengan siksa yang keras sebagai balasan yang paling sesuai. Dan wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menginaya seorang jua pun. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 49. Hikmahnya di sebalik balasan ini adalah bahawa pengkhianatan lazimnya dilakukan secara tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang. Maka di hari kiamat dosa itu akan menjadi tanda yang terlihat jelas bagi si pelakunya atas pengkhianatan yang dia lakukan. Waktu hidup kat dunia, buat apa? Sembunyi-sembunyi, semua sembunyi-sembunyi je, orang tak tahu. Nak buat tipu daya bukan beli pihak abang ni, sini aku nak tipu hang mana ada. Kan? Dia nak tipu, dia rancang di belakang senyap-senyap. Kemudian dia pergi cerita ke orang yang sebaliknya apa yang perancangan dia nak menipu. Dia hasil daripada perancangan tu, dia tipu semua. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, nanti dia waktu hidup kat dunia, orang siapa pun tak tahu kata dia menipu. Siapa pun tak tahu. Semua orang terpedaya dengan tipuan dia. Tapi nanti bangkit di padang mahsyar, Allah akan letakkan dan bagi kat dia azab yang sangat keras, penghinaan yang seruk-seruknya. Waktu tu semua orang tahu rupanya dia dulu menipu. Tanda bagi orang yang menipu dulu yang siapa pun tak tahu, di akhirat dia akan kena azab yang sangat teruk, sangat keras, waktu sebagai tanda bahawa dulu dia menipu. Apatah lagi dia menipu untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita surah Al-An'am surah ke-6 ayat 125 dalam pertemuan kita yang akan datang. Insya-Allah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ibu Siti Iros, terima kasih Salihah, terima kasih Siti Akhtar, dan terima kasih juga kepada semualah yang mengikuti secara langsung. Terima kasih yang membantu untuk menyebar luaskan, Nurin Mahmud, Mas Najwa, Nur Ana, masya-Allah, dan sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di TikTok. Saya minta maaf sebab saya tak tengok skrin tu, saya tak boleh nak baca nama-nama sekalian, tapi tak mengurangkan sedikit pun penghormatan saya kepada semua, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.